Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ini kita akan belajar unit 8 tajuk kecergasan. Standard kandungan yang akan kita belajar iaitu melakukan aktiviti meningkatkan kapasiti aerobik. Okey, kita tengok maksud kecergasan fizikal. Kecergasan fizikal merupakan kemampuan seseorang melakukan aktiviti tanpa berasa letih di samping mempunyai tenaga lebihan untuk melakukan aktiviti lain. Okey, contoh dia awak pergi berjoging dekat taman, setengah jam katakan. Jadi awak masih lagi ada tenaga untuk awak balik. Maksudnya bila awak dah pergi jogging, lepas tu awak tak boleh nak buat apa dah. Maksudnya tak ada kecergasan fizikal. Okey. Komponen kecergasan terdiri daripada dua komponen. Okey, komponen kecergasan berdasarkan kesihatan dan juga komponen kecergasan berdasarkan lakuan motor. Okey, untuk tajuk ini di bawah komponen berdasarkan kesihatan. Okey, kita tengok apa itu kapasiti aerobik. Okey, sistem aerobik merujuk kepada keupayaan seseorang melakukan aktiviti fizikal secara berterusan, dalam jangka masa yang lama. Okey, contohnya kalau awak pergi jogging, katakan satu pusingan. Itu belum lagi dalam jangka masa yang lama. Okey, contohnya mungkin dalam 5 pusingan ke atas. Okey, itu ialah satu aktiviti yang dalam masa yang lama lah. Okey, dan juga secara berterusan. Okey, kapasiti aerobik dikaitkan dengan pengambilan atau penggunaan oksigen yang tinggi ketika melakukan aktiviti fizikal. Okey, contoh berjalan, berlari, berenang, berbasikal, senam aerobik dan juga lompat tali. Okey, ini adalah contoh-contoh aktiviti kapasiti aerobik. Okey, seterusnya kita tengok jadual menunjukkan tahap kapasiti aerobik. Okey, kalau kita tengok seseorang tu kalau dia cergas, okey, denyut nadi dia dalam masa seminit bawah 50. Okey, ni contoh macam mana kita nak dapatkan kita nak tahu cergas atau tidak. Okey, contoh kalau cikgu suruh awak semua buat segak, okey, aktiviti naik turun bangku. Cikgu akan suruh ambil nadi selama 1 minit kan. Okey, jadi itulah tujuan dia untuk kita tahu awak berada di tahap kapasiti aerobik yang mana. Okey, sama ada cergas, sederhana ataupun tidak cergas. Okey, seterusnya kita tengok formula Covenant. Formula Covenant ialah formula yang dapat membantu untuk menentukan zon latihan. Okey, formula ini menggunakan kadar nadi maksimum dan kadar nadi rehat berserta intensiti latihan untuk mendapatkan kadar nadi latihan. Okey, apa itu kadar nadi rehat? Okey, kadar nadi rehat, kadar nadi yang kita ambil sejurus kita bangun tidur. Okey, maksudnya kita tidur, kita bangun-bangun je, kita celak mata je, kita terus ambil kita punya kadar nadi, ambil bacaan nadi kita. Okey, maksudnya bangun-bangun, jangan buat apa lagi, celak mata terus diambil. Itu ialah kadar nadi rehat kita. Okey, seterusnya kita tengok contoh macam mana nak kira kadar nadi latihan. Okey, saya berumur 14 tahun. Okey, kadar nadi rehat dia 62 dan juga intensiti latihan yang perlu dia lakukan ialah 65%. Okey, dia punya formula dia kadar nadi maksimum ni memang akan jumlah dia ialah 206. Okey, maksudnya kadar nadi latihan sama dengan kadar nadi maksimum tolak kadar nadi rehat kali intensiti latihan tambah kadar nadi rehat. Okey, maksudnya 206 tolak dengan kadar nadi rehat dia ialah 62 kali dengan 65% tambah dengan 62. Okey, 206 tolak dengan 62 dapat berapa? Okey, kali dengan 65 bahagi 100 tambah 62. Okey, dia punya dapatan nanti
Okey, itu ialah kadar nadi latihan yang perlu dia dapat kalau dia menjalankan aktiviti untuk intensiti latihan 65%. Okey, seterusnya kita tengok prinsip fit. Okey, prinsip fit ni kita akan gunakan untuk menentukan, untuk membuat plan kecergasan masing-masing. Okey. Prinsip fit, kita tengok apa itu prinsip fit. F mewakili frekuensi, I intensity, T time dan juga T type. Okey, frekuensi ialah kekerapan melakukan aktiviti. Okey, berapa kali seminggu kita buat? 3 ke 5 kali ke seminggu, iaitu kekerapan. Okey, I intensity. Okey, bebanan atau tahap kesukaran aktiviti yang dilakukan. Okey, contohnya kalau awak nak bermula, awak berjalan dulu minggu ni. Minggu kedua mungkin boleh dah berlari anak. Seterusnya mungkin dah boleh laju sikit. Dah makin laju. Iaitu dia punya tahap kesukaran latihan kita. Seterusnya masa, merujuk kepada masa yang digunakan untuk melakukan sesuatu aktiviti fizikal. Masa daripada sekejap, bila awak dah makin cergas, boleh tambah masa. Lagi lama dan lagi lama. Seterusnya jenis, merujuk kepada jenis aktiviti fizikal yang membantu meningkatkan tahap kecergasan berdasarkan komponen kecergasan. Yang jenis ni katakanlah minggu ni awak nak buat berenang. Minggu depan awak nak buat berbasikal. Minggu yang seterusnya nak buat senam aerobik. Itu ialah contoh kepada jenis. Baik. Prinsip fit ni perlu kita titik beratkan sekiranya kita nak merancang sesuatu pelan kecergasan. Baik. Itu sahaja untuk PDPR kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.